Aunul Ma'bud ni syarah Abu Daud juga. Sebelum daripada Badlul Majhud ni ada seorang ulama India juga. Dia tulis syarah Abu Daud ni, Aunul Ma'bud. Dia ada kitab Abu Daud, nuskhah dia sendiri. Dan begitu juga dalam nuskhah Dihliyah Al-Mujtabaiyah. Ini nuskhah Abu Daud cetakan India juga. Sebab India ni tempat pusat ilmu hadis kan, jadi dia cetak banyak kitab-kitab hadis. Kok tak ada lain pun ada. Dia Musa bin Abi Uthman, bukan Musa bin Abi Aisyah. Beza tu. Sebab tadi lah Muhammad bin Amr Al-Waqifi, Muhammad bin Amr Al-Ansari Al-Madani. Ni lain. Kalau Musa bin Abi Uthman orangnya kuat, wa zahir annahu as-shawab, yang jelasnya hak ni hak betul, kata dia. Kata Khalil Ahmad Saharanpuri ni. Khalil Ahmad Saharanpuri ni, Saharanpur nama tempat lah di Uttar Pradesh, tempat anda duduk tak jauh lah. Anda duduk di Deoban. Lepas tu dia Saharanpur ni tak jauh lah, dia macam Kota Baru lah. Kota Baru, ibu negeri. Distrik dia tu bukan ibu negeri juga. Kalau ibu negeri Uttar Pradesh tu besar, tu lah kenal. Tempat anak pergi kemudian ni hak dulu dia distrik lah, sebab kita kata Pasir Putih ke kawasan Pasir Putih tu bandar gitu. Saharanpur ni dia masyhurnya dengan ilmu hadis. Saharanpur dia dekat lah dengan Deoban, tak jauh. Tapi ramai situ orang alim besar, terutama dalam bidang hadis di Saharanpur. Jadi Aunul Ma'bud, dia Aunul Ma'bud ni aliran lain. Dia aliran ahli hadis, orang panggil. Pengarang dia. Ahli hadis ni dia tak ada mazhab. Dia tak sifatkan mazhab. Tidak terikat dengan mazhab mana-mana. Dia ikut hadis. Hak mana mazhab mana-mana hak lebih tepat, lebih sesuai dengan hadis, hak tu yang dia terima. Hak lebih tepat dan lebih sesuai dengan hadis, hak tu hak dia terima. Tu ni buat Aunul Ma'bud. Tetapi Badlul Majhud ni dia tidak ni. Dia bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Aliran Hanafi. Tetapi hadis juga. Tapi dalam fiqh dia lebih cenderung kepada Hanafi dan tarjih mazhab Hanafi. Dia kata dalam nuskhah Aunul Ma'bud dan nuskhah cetakan Delhi, Musa bin Abi Uthman hak zahirnya hak ni hak betul. Sebab apa? Dalam Nasai, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi juga ada sebut Musa bin Abi Uthman. Siapa dia? Sebab kalau sebut anak murid, ambil daripada dia ni, siapa dia? Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Rijal, orang ni Musa bin Abi Uthman, anak murid dia siapa? Ni dia sebut amal lah. Kalau hak kitab besar tu, kalau hak kecil-kecil dia sebut dia 3 orang. Kalau kitab besar tu sebut habis. Tok guru dia siapa? Situ kita boleh tahu ni Musa bin Abi Aisyah bukan hak ni. Musa bin Abi Uthman hak lebih tepat. Sebab Musa bin Abi Aisyah tu orang lain. Dulu kita sudah jumpa dia, Musa bin Abi Aisyah. Itu satu perkara. Yang kedua iaitu Abi Yahya. Musa bin Abi Aisyah dia ambil daripada Abi Yahya. Abi Yahya tu ambil daripada Abi Hurairah. Abi Yahya ni dia meriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Abi Sa'id, Abi Amr, Sahal bin Sa'ad. Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni di antara perawi thiqah. Nasai dalam Jarh wa Ta'dil dia kata laisa bihi ba's, tak apa. Syaukani kata dalam isnadnya ada Abu Yahya Ar-Rawi, dia ada ambil hadis daripada Abi Hurairah. Dia kata Ibnu Al-Qattan berkata la yu'raf, tidak diketahui dia ni, maknanya majhul. Tetapi Ibnu Hibban mendakwa dalam sahih dia bahawa namanya Sam'an. Namanya Sam'an. Tak apalah. Riwayat ni tak apa, boleh pakai. Daripada Nabi SAW dia kata muazzin itu diampunkan dosa dia tu sejauh suara dia pergi. Sejauh suara dia pergi.
Apa makna? Maknanya kalau ditakdirkan, kalau Tuhan buatlah dosa dia tu berjisim, nampaklah boleh pergi sejauh mana dosa dia tu. Banyaknya. Kalau kita kata air, kalau kita lerak air, boleh pergi seluas mana. Ni kalau dosa tu, kalau kita tebarkan dosa itu, nak pergi sejauh mana? Sejauh suara dia tu pergi, mana dosa dia terhapus. Itu satu makna. Satu lagi maknanya, kalau dia melakukan dosa sejauh tu, sejauh suara dia tu, pun dosa dia diampunkan. Dosa dia diampunkan. Itu makna sejauh suara dia tu. Ada lagi maknanya, iaitu diampunkan dosa dia sejauh suara dia. Dosa bukan dosa dia. Tadi dosa dia, ni dosa orang lain hak dengar, hak duduk situ, kawasan tu, hak bermukim di kawasan tu. Sejauh suara dia dengar, dosa-dosa orang tu pun diampunkan. Itu makna lagi. Ada lagi makna dia, iaitu sejauh didengari suara dia tu. Yang ni setiap binatang, gapo semua, benda-benda beku, benda-benda tidak hidup pun beristighfar untuk dia. Itu ada beberapa makna dia lah. Jadi wa yashhadu lahu, dan menjadi saksi kepadanya, kullu ratbin wa yabis, setiap yang basah dan yang kering. Wa syahidus salah yuktabu lahu 25 salatan. Lepas tu orang yang pergi sembahyang dengan sebab dia bad, maknanya orang pergi sembahyang Jumaat boleh 25 pahala. Ini sesuai dengan hadis lain lah. Orang yang pergi sembahyang Jumaat tu boleh 25 pahala. Kalau dia sembahyang seorang boleh sah. Lepas pada itu satu makna. Maknanya orang pergi sembahyang tu sendiri boleh 25 pahala. Orang tu boleh 25 pahala kerana siapa? Kerana dia. Mana boleh jugalah ke dianya, kira-kiranya, sebab sabit dengan dia. Satu lagi makna dianya, orang yang pergi sembahyang tu kerana dia ditulis untuknya tu maknanya untuk muazzin tadi 25 pahala sembahyang. Maknanya istimewa lah. Bukan 25 pahala kepada orang yang pergi sembahyang tu. Kalau boleh kepada orang tu pun suku. Waktu hadis suku. Hak ni hadis ni nak cerita orang yang bad tu. Kalau orang pergi sembahyang kerana dia bad, boleh pahala 25 sembahyang. Orang yang pergi sembahyang boleh pahala ke dia, orang bad. Tu ada kelebihan dia lah. Wa yukaffaru anhu ma bainahuma, dan dikafaratkan dosanya. Jadi lahu tadi ataupun anhu ni boleh kembali kepada orang yang pergi sembahyang ataupun tukar bad. Ada dua pendapat. Dikafaratkan dosanya, dosa orang yang pergi sembahyang dengan sebab tukar bad tu bad. Dia pergi sembahyang, dosa antara dua sembahyang diampunkan orang yang pergi sembahyang. Ataupun dosa orang yang bad, dosa orang yang bad tu antara satu sembahyang dengan satu sembahyang lagi tu diampunkan. Dosa lagu mana? Supaya kita tahu dah lah, kalau lagu ni dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil bukan dosa besar. Inilah kelebihan muazzinnya. Kelebihan muazzin. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang bad, syaitan lari, ketuk syaitan. Jadi lari terketuk ni, berapa ketuk ni? Kerana berat, maknanya bad ni berat kepada dia. Jadi dalam syarah-syarah dia sebutlah, supaya dengan hemah juga tak cerdik ni. Apabila orang bebankan barang atas dia tu, jadi terketuk dia. Hemah tu pun jadi ketuk juga. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Padahal orang muat atas belakang dia tu benda yang berguna, tapi dia tak ada manfaat apa kepada dia. Adanya seksa tubuh dia. Jadi siapa terketuk dia lari. Satu. Yang kedua, terketuk ni lari apa? Dia tidak suka. Dia tidak suka kepada band tu. Jadi dia ketuklah macam buat nganyi. Buat nganyi. Macam buat nganyi. Jadi supaya dengan orang yang tak suka dengan sesuatu perbuatan kan, jadi tungging punggung. Gitulah.